Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Rizwan bin Saleh, nombor metrik 260660. Saya Nordina binti Syahani, nombor metrik 260-260. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliana binti Ibrahim, nombor metrik 260618. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Muhammad Tarmizi bin Cik Abdullah, nombor metrik 265301. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faiz bin Muhammad Jamal, nombor metrik 260718. Okey, pada hari ini kumpulan kami akan menerangkan untuk membuat pembentangan pengurusan latihan dalam organisasi subjek GM 3053. Kami telah memilih tajuk kesihatan mental dalam sesebuah organisasi. Okey, pengenalannya, seramai 457 juta individu yang bekerja telah menghadapi masalah kesihatan mental pada tahun 2018. Ini daripada sumber berita harian online. Okey, seterusnya pada tahun 2019, sebanyak 51% individu yang menghadapi stres dan tekanan berkaitan dengan tugas dalam pekerjaan. Menurut Ayub Bahari dan Beko 2008, fenomena ini telah lama berlaku sehingga produktiviti pekerja terjejas dan merugikan organisasi. Setiap majikan organisasi perlu menjaga kebajikan pekerja dan menyediakan persekitaran yang baik dan positif. Isu kesihatan mental di tempat kerja ini merupakan isu global, malah menjadi penyakit kedua yang tertinggi di negara Malaysia ini. Okey, ini adalah daripada Keratan Akhbar, berita harian. Majikan perlu peka tangani isu kesihatan mental di tempat kerja. Okey, seterusnya saya pergi kepada rakan saya untuk menerangkannya. Okay, terima kasih Tuan. Seterusnya, saya akan menerangkan berkenaan dengan definisi kesihatan mental di tempat kerja. Okay, definisi WHO 2007, tahap kesejahteraan individu yang sedar kemampuan dirinya ada kemahiran dalam mengawal tekanan dapat bekerja dengan efektif serta berkesan dan mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Seterusnya, definisi kesihatan mental di tempat kerja merujuk kepada tahap bebanan kerja yang sesuai dengan sumber kemampuan dan kehendak kerja. Masalah kesihatan mental disebabkan bebanan tugas kerja yang tidak sesuai dengan kemampuan pekerja. Berlakunya pertentangan antara pekerja, gaji yang tidak setimpal dan isu dalaman organisasi. Sehingga daripada berita harian online tahun 2020. Masalah ini akan menjadi kendali secara senyap kepada pekerja yang berkualiti dan cemerlang sekiranya pihak organisasi memandang enteng terhadap isu kesihatan mental. Okay, seterusnya kita lihat kepada pembahagian tahap risiko berdasarkan DASS 21 iaitu depresi, kebimbangan, tekanan dari April 2019 hingga Julai 2021. Menurut data yang telah ditentukan menggunakan skala depresi ini, menunjukkan terdapat peningkatan lebih dari 2 kali ganda dalam bilangan individu berisiko tinggi. Mereka yang mengalami gejala yang teruk sekurang-kurangnya bagi satu dimensi kesihatan mental mereka sama ada kemurungan, kegelisahan atau tekanan dari 22% pada Februari 2020 hingga 46% pada bulan Mac 2020 ketika gelombang pertama COVID-19 melanda Malaysia. Malah, ketika Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pertama kali mengesahkan bahawa penyakit ini sebagai wabak yang berjangkit. Okay, seterusnya kita lihat pada rajah 2. Melihat pada data yang direkodkan, ianya menunjukkan bahawa kemerosotan kesejahteraan mental sebahagian besarnya disebabkan oleh peningkatan gejala kemurungan. Kita boleh lihat pada rajah 2 dan berlakunya gejala kemurungan dengan kegelisahan. Berdasarkan rajah 3, terdapat peningkatan bagi gejala kemurungan dan kegelisahan yang signifikan yang menunjukkan bahawa lebih banyak orang berisiko lebih tinggi mengalami kedua-dua gangguan mental ini. Ini adalah kerana komorbiditi sentiasa dikaitkan dengan gejala yang lebih teruk sehingga menjejaskan tindak balas yang lebih perlahan terhadap rawatan individu. Kadar berulang yang lebih tinggi serta peningkatan kebarangkalian bagi kes bunuh diri.
Iaitu tengok raja dua tadi, peratusan responden. Dia jelas? Raja dua tadi. Okey, peratusan responden yang melakukan gejala depresi sederhana sehingga sangat terik pada Februari 2020 dan Julai 2021. Dan Raja 7 itu peratusan responden yang melakukan peningkatan tahap depresi dan kecemasan pada Februari 2020 dan Julai 2021. Okay, saya tulis apa? Okay, kita lihat kepada simptom masalah kesihatan mental di tempat kerja. Perubahan tingkah laku iaitu prestasi kerja mungkin menurun, cenderung untuk mengalami kemalangan, tidak hadir bertugas, bertindak agresif dan mudah marah, serta membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Seterusnya, perubahan fisiologikal dia menyebabkan seseorang itu cenderung untuk mendapat atau memburukkan lagi penyakit fizikal seperti penyakit jantung dan darah tinggi, menyebabkan sakit kepala dan kesakitan otot. Seterusnya adalah perubahan psikologi, perubahan efektif ketidakstabilan emosi dan perasaan, perubahan kognitif daya pemikiran seseorang membuat sesuatu penilaian terhadap diri sendiri dan persekitaran. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Okey, terima kasih kepada sahabat saya, Puan Nordina. Okey, sekarang ni saya akan menerangkan berkaitan dengan punca-punca berlakunya masalah gangguan seksual masalah kesihatan mental di tempat kerja. Okey, antara masalah yang berlaku di tempat kerja adalah melibatkan gangguan seksual, iaitu sesuatu kelakuan seksual secara tidak sukarela terhadap mangsa, bentuk percakapan, isyarat tangan, visual, sentuhan fizikal dan psikologi. Mangsa juga terdiri daripada kaum lelaki. Okey, seterusnya mangsa akan mengalami trauma dari aspek emosi dan psikologi, hilang keyakinan diri dan hidup ketakutan, malah merasakan lemah. Alasan berdiam diri, rasa takut dan malu untuk membuat laporan polis. Okey, seterusnya budaya membuli. Anggap perkara remeh dan tidak serius melainkan berlaku pergaduhan. Buli ini juga boleh berlaku dalam bentuk lisan atau percakapan, memberikan arahan yang tidak masuk akal dan luar kemampuan, penyerahan tugasan yang banyak dalam masa yang singkat. Majoriti pekerja tidak sedar bahawa diri mereka sedang dibuli. Pekerja sering tidak hadir bekerja, produktiviti kian menurun. Okey, seterusnya burnout. Okey, menghadapi keletihan emosi yang keterlaluan, tidak dapat memberikan komitmen dalam melaksanakan tugasannya, organisasi alami kerugian produktiviti pekerja yang rendah. Okey, serta menghadapi peningkatan penggantian pekerja. Seterusnya, terpaksa bekerja dalam tempoh masa yang panjang tanpa berehat. Gaji yang diberikan tidak setimpal dengan tanggungjawab kerjayanya. Okey, seterusnya, pengurusan kewangan memerlukan kemahiran daya tindak, iaitu yang tinggi, wujud kebimbangan dan dispresi tahap teruk jika tiada daya tindak yang kuat, merujuk kepada individu menguruskan kewangan organisasi. Seterusnya, kegagalan menguruskan kewangan organisasi, kerugian yang besar. Organisasi tersebut tidak dapat beroperasi dan jatuh muflis, dan akhir sekali tanggungjawab yang lebih besar dan berat untuk dipikul. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan saya, Cik Muhammad Tamizi. Okey, terima kasih kepada Puan Juliana. Okey, untuk pembentangan saya ialah mengenai program latihan khusus. Program latihan khusus ini kita pecahkan kepada 4 bahagian. Yang pertama, kursus pengurusan gangguan seksual, di mana tata cara atau tindakan yang boleh dilakukan oleh mangsa apabila berhadapan dengan gangguan seksual di tempat kerja. Okey, yang kedua adalah kursus pengurusan buli atau anti-buli, di mana hak mangsa buli dan pekerja yang boleh dilakukan sekira mangsa dibuli. Okey, yang ketiga adalah kursus pengurusan tekanan dan burnout. Didedahkan teknik-teknik yang boleh dilakukan bagi mengurangkan tekanan dan mengembalikan semula kesejahteraan dalam diri. Okey, yang terakhir adalah kursus pengurusan kewangan. Pekerja terdedah dengan pengetahuan dan berkaitan dengan accountability serta segala prosedur dalam menguruskan kewangan dalam organisasi tersebut. Okey, seterusnya saya menyerahkan pembentangan kepada Cik Muhammad Faiz. Baik, seterusnya
saya ingin memberi penerangan berkaitan dengan kepentingan menguruskan kesihatan mental pekerja. Okey, berdasarkan meningkatkan kepuasan pekerja, yang pertama, ia merujuk kepada tahap minat dan keseronokan terhadap kerja yang dilakukan. Peningkatan yang kedua dalam kepuasan bekerja yang kedua pula adalah lebih bersemangat untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan terhadap kerja yang telah diberikan. Yang ketiga pula adalah dapat menyiapkan setiap tugasan yang diberi dengan sempurna dan kemas. Dan yang keempat adalah produktiviti dapat ditingkatkan dan ia dapat memberikan keuntungan kepada organisasi. Okey, yang seterusnya, berdasarkan kepentingan menguruskan kesihatan mental pekerja ini adalah dalam mengurangkan kos organisasi. Yang pertama adalah semakin lewat pekerja menyelesaikan tugasan atau projek yang diberi, semakin tinggi kos operasi yang perlu dikeluarkan. Yang kedua pula adalah ia dapat meminimumkan kos turnover atau penggantian pekerja. Yang ketiga, dapat meningkatkan lagi keuntungan terhadap organisasi tersebut. Dan yang keempat, tidak perlu mengeluarkan kos yang banyak untuk melatih pekerja disebabkan kurang berlakunya turnover. Okey, rumusan daripada tugasan yang kami sediakan ini dapat disimpulkan. Yang pertama, pihak organisasi memainkan peranan penting untuk meningkatkan kesihatan mental setiap pekerja-pekerjanya. Yang kedua, ia dapat memberikan keuntungan bersama antara pekerja dan organisasi. Yang ketiga, kursus dan latihan sangat penting untuk meningkatkan kemahiran serta kesejahteraan setiap pekerja yang berada di bawahnya. Dan yang terakhir sekali, dapat menyediakan ruang dan kemudahan kepada pekerja untuk mendapatkan rawatan kaunseling dari masa ke semasa. Okey, sekian. Terima kasih.